Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, jazakumullahu khairan saya ucapkan kepada pihak penganjur iaitu Baitus Salam Servis atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk memberikan perkongsian di sini. Dan alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama sekali lagi dalam pertemuan kita bagi kuliah pertama bagi bulan Ogos 2020 ini dalam majlis pengajian bulanan kita. Jadi seperti kebiasaan, sebelum saya memulakan perkongsian, maka suka untuk saya melihat komen-komen dari kalangan penonton-penonton yang hadir bersama dengan saya pada malam ini, supaya boleh mengongsikan sama ada suara saya jelas kedengaran ataupun tidak terlebih dahulu sebelum saya pergi kepada perbahasan kitab kita ini. Jadi saya minta jasa baik kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini ataupun rakaman ataupun siaran langsung kuliah bersama ini, untuk tuan-tuan komen di sini sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu sebelum kita memulakan majlis pengajian kita pada malam ini. Baik, jadi saya masih menanti masuknya komen-komen. Okey, jadi saya dapat lihat ada komen daripada Nur Muhammad. Suara jelas katanya. Jadi alhamdulillah, maka saya akan terus memulakan perbahasan kuliah kita kerana suara jelas kelihatan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, petang tadi kita ada iklankan bahawasanya tajuk kuliah kita pada malam ini adalah berkaitan dengan sebab-sebab bertambahnya keimanan dan sebab-sebab berkurangnya iman. Dalam bahasa Arab dia sebut asbabu ziyadatil imani wa nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Dan ini perkongsian ini sebenarnya adalah daripada sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Al-Allamah Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullahu ta'ala, yang mana dikenali sebagai Syekh Abdul Razak Al-Badar. Dan beliau seperti yang kita tahu seorang ulama yang banyak menulis kitab-kitab ringkas yang padat lagi bermanfaat. Jadi antara kitab yang ditulis oleh beliau adalah Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi. Hakikatnya kitab ini agak panjang, jadi mungkin kita tidak akan berpeluang menamatkan atau mengkhatamkan bacaan kitab ini pada malam ini. Tetapi kita kena maklum bahawasanya tidak ada penamat yang baik tanpa permulaan yang baik. Jadi kalau kita nak mencapai kepada penamat yang bermanfaat, kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan niat yang baik untuk kita mengetahui apakah caranya untuk kita tambah iman kita. Bagaimana cara kita nak tahu iman kita ini, kita kena buat apa supaya iman kita ini bertambah dan tidak berkurang. Sebelum itu, suka saya sebut, galakan dan ajakan supaya kita ini beriman banyak dilakukan oleh salafus salih. Al-Imamul Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, beliau nukilkan satu kata-kata daripada Umar ibn al-Khattab, yang mana kata Umar ibn al-Khattab, halummu nazdad imanana, marilah kita semua ini menambahkan iman kita, kata
Omar kepada para sahabat yang bermajlis dengan beliau. Lalu apa mereka buat? Fazakarullah, mereka pun berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada ayat ini kita dapat tahu bahawasanya antara cara nak menambahkan keimanan mereka para sahabat salafus salih, nak menambahkan keimanan kepada Allah, mereka berzikrullah, mereka mengingati Allah. Baik. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawasanya gerak kerja, langkah dan usaha menambahkan keimanan kita ini perlu dilakukan setiap masa, setiap hari, sentiasa, saban masa, bahawasanya kita dituntut mempertambahkan atau membanyakkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum saya pergi kepada perbahasan lanjut, saya nak sebutkan terlebih dahulu tentang definisi iman. Definisi iman. Mungkin ramai dari kalangan sahabat-sahabat semua dalam pengajian akidah banyak disebut dan diterjemahkan tentang pengertian keimanan ini apakah sebenarnya. Sebahagian mengatakan iman ini melibatkan 3 perkara. Iman melibatkan 3 perkara, iaitu iman melibatkan jantung hati, melibatkan lidah dan melibatkan perbuatan anggota badan kita ini. Jadi sebab itu sebahagian ulama mendefinisikan iman dengan 3 frasa. Al-imanu al-i'tiqadu bil qalb, i'tiqad dengan jantung hati, wal qawlu bil lisan, ucapan dengan lidah, wal amalu bil jawarih, iman berkait juga dengan amalan anggota badan. Lalu mungkin orang kita ni dia tertanya-tanya, itu bila kita sebut tentang takrifan iman ini, dia kita bercakap tentang agama kita, kerana iman adalah bahagian daripada agama. Buktinya kalau tuan-tuan melihat hadis Jibril alaihi salam yang datang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa persoalan yang dia tanya? Pertama dia kata, akhbirni anil Islam, bagi tahu aku wahai Muhammad apa itu Islam. Kemudian Nabi pun menjawab rukun Islam yang 5. Kemudian ditanya lagi, akhbirni anil iman, bagi tahu aku apa itu iman. Maka Nabi pun menjawab rukun iman yang 6. Kemudian lelaki itu atau Jibril bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Maka baginda menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ni kamu mengabdikan diri kepada Allah seperti kamu tengok Allah, tapi kalau kamu tak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Maka selepas daripada itu, kata Umar, falabistu maliyan, aku ini duduk beberapa masa dan ketika, maka datang Rasulullah kepadaku, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya wahai Umar? Maka apa kata Umar ibn al-Khattab? Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui siapa lelaki tersebut. Maka apa jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda menyatakan, fa innahu Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kamu untuk diajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi bila kita sebut tentang iman, iman adalah bahagian daripada teras agama yang 3 itu. Islam, iman dan ihsan. Jadi ini teras agama yang disifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menterjemahkan iman, kita kata iman ini melibatkan ucapan lidah, melibatkan hati dan melibatkan perbuatan anggota badan. Apa kita punya hujahan, sandaran dan kita punya dalil untuk menguatkan tafsiran dan definisi tersebut? Jadi kita berpegang dengan dalil dan nas. Maka kita jawapannya ada dalam sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menyebut al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlun la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza anit tariq
wal haya'u syu'batun minal iman. Yang membawa maksud iman ini, kata Nabi, bid'un wa sittun au bid'un wa sab'un. Saya sebut di pengajian Baitus Salam ini berkali-kali. Para ulama menyatakan perkataan bid'un merujuk kepada angka 3 hingga 9. Jadi secara puratanya, secara nisbahnya, kita kata iman ini ada 63 hingga 69 cabang. Au bid'un wa sab'una syu'bah, ataupun 73 hingga 79 cabang. Dalam bahasa mudah, 60 lebih, 70 lebih lah cabang-cabang iman. Lalu Nabi SAW sebut, dan ini sebutan contoh, bukanlah terkhusus kepada 3 ini, tetapi Nabi memberi contoh antaranya cabang iman yang paling tinggi. A'laha, cabang iman yang paling tinggi, qaulun la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Kalimah tauhid adalah cabang iman yang paling tinggi. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, kata Nabi, imatatul aza anit tariq, mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalanan, itu adalah cabang iman yang paling rendah dalam diri seseorang. Kemudian kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu, sifat malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang iman. Jadi kita teliti hadis ini. Ucapan la ilaha illallah dituturkan di mana? Jawapan tuan-tuan, dituturkan di lidah. Kemudian mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Perbuatan apa ini? Ini perbuatan tangan, dan tangan adalah part of anggota badan. Dan perasaan malu, di mana letaknya tempat ataupun perasaan malu tu di mana letaknya? Kita kata perasaan malu, sifat malu diletak di dalam tempatnya di dalam hati kita ini. Jadi kan betul melibatkan 3 aspek tadi, hati, perbuatan anggota badan, dan juga ucapan lisan. Jadi oleh kerana itu, maka kita sebut ini antara dalil yang digunakan, yang diletakkan oleh para ulama dalam mendefinisikan iman, Baik. Kemudian ada juga dari kalangan ulama-ulama Islam dalam kitab-kitab akidah mereka menyebut dalam mendefinisikan dan mentakrifkan iman ini, mereka kata al-imanu khamsu nunatin. Iman ada 5 nun. Maknanya iman itu takrifannya berdasarkan 5 huruf nun dalam beberapa perkataan yang berikut. Kita tengok satu persatu, dan kita tahu nun adalah abjad Arabik dalam bahasa Arab. Jadi jangan mencari huruf N, cari huruf nun. Okey. Apa kata para ulama? Mereka kata al-i'tiqadu ataupun al-qawlu bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, diakhiri dengan huruf nun. Wal i'tiqadu bil qalbi wal jinan. Iman adalah beriktikad dengan hati dan sanubari. Itu maksud bil qalbi wal jinan, dengan jantung hati kita ini dan sanubari kita. Wal amalu bil jawarihi wal arkan. Iman ini berkait dengan amalan anggota badan, diakhiri dengan huruf nun. Al-lisan, al-jinan, al-arkan. Kemudian kata ulama lagi, yazidu bi ta'atir rahman. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan iman berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jadi di sini ada tambahan 2 lagi frasa daripada definisi pertama tadi. Apa frasa yang ditambah? Frasa yang menunjukkan bahawasanya iman kita ini tidak statik. Iman kita ini yazid wa yanqus. Inilah yang ada dalam kitab-kitab akidah. Iman bertambah dan iman boleh berkurang. Jadi setiap orang itu dia mempunyai tahapan yang berbeza-beza dari sudut keimanan dia. Dan kita sendiri, iman kita ini bertambah dan berkurang. Lalu disebut dalam definisi yang kedua ini, yazidu bi ta'atir rahman. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Taat pada Allah, maka iman bertambah.
wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan iman berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Jadi jelas kepada kita bahawasanya di sisi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iman kita ini bertambah dan berkurang. Lalu bertitik tolak daripada hal ini, maka penulis kitab kita Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, beliau menulis sebuah kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsani, sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya iman. Lalu disebut oleh penulis kitab, dia kata, laqad ja'ala Allahu subhanahu likulli marghubin wa matlubin sababan wa tariqan yusilu ilaih. Allah ni telah menjadikan bagi setiap perkara yang diinginkan, yang dicari, yang dituntut, pasti Allah akan menjadikan jalan yang menyampaikan kita kepada perkara tersebut. Kita ni cari harta contoh, kita cari keduniaan, kita cari pangkat, kita cari jawatan contoh. Ada jalan yang menyampaikan kita kepada kehendak-kehendak kita itu. Jadi kita nak iman kita bertambah. Jadi sudah pasti kemahuan dan kehendak jiwa untuk mendapat iman yang bertambah, sudah barang pasti ada jalan yang menyalurkan kita ke arahnya. Jadi oleh kerana itu penulis kitab kita ini menyebut antara beberapa perkara-perkara yang menambahkan keimanan terlebih dahulu. Yang pertama, kata penulis kitab, awalan, yang pertama, ta'allum al-ilm an-nafi'. Cara kita nak menambahkan iman ini, penonton-penonton yang dirahmati Allah, caranya adalah ta'allum al-ilm an-nafi'. Kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Pelajari ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan semua yang menonton ini, yang menyebarkan, yang mendengar, mudah-mudahan kita berada dalam satu proses pertambahan keimanan kita kepada Allah, dengan cara kita duduk mendengar bersama, mengisi kelapangan masa yang ada Allah beri untuk kita mendapat sedikit sebanyak ilmu daripada perkongsian yang saya sampaikan pada malam ini. Ini adalah salah satu proses menambah iman tersebut. Duduk hadir mendengar ilmu, supaya dengan kita mendengar ilmu ini bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa disebut mempelajari ilmu yang bermanfaat? Bukankah ilmu itu sinonim dengan kebaikan sahaja? Kita kata tidak tepat. Kerana apabila ilmu tu disebut ilmu bermanfaat, maka sudah pasti ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab itu dalam zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi petang, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada kamu ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Pertama sekali kita nak ilmu yang bermanfaat. Dan ada satu lagi doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada jantung hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup, daripada doa yang tidak dimustajabkan. Jadi kita minta kepada Allah untuk kita dapat ilmu bermanfaat, dan kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Antara contoh ilmu yang tak bermanfaat paling utama sebenarnya adalah ilmu yang tak menatijahkan amal saleh. Yang ni kita takut.
belajar tapi tak beramal, maka ilmu tu tak memberi manfaat. Tapi kalau kita belajar, maka ilmu tu memberi manfaat. Manfaat pada dunia, manfaat pada akhirat. Sebab itu 3 perkara yang mana apabila seseorang anak Adam mati pun ia masih berterusan. Contohnya yang macam saya sebut sebentar tadi, kita katakan bahawasanya antara perkara yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu Adam, apabila mati sahaja anak Adam, in qata'a amaluhu illa min salas, maka terputuslah amalannya melainkan dari 3 perkara. Yang pertama apa? Sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Selepas dia wafat, sedekah itu masih mengalir manfaat dia. Yang kedua apa? Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kita ajarkan ilmu, ajarkan Quran, maka ilmu itu dimanfaat. Ataupun kita beramal dengan apa yang kita ketahui, maka ini dianggap sebagai apa? Sebagai amalan soleh. Dan adalah wa waladun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan bagi pihaknya. Okey, baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita sebut bahawasanya kata penulis kitab lagi, dan selain daripada ilmu yang tidak bermanfaat itu, iaitu ilmu yang tidak diamalkan, antara lagi ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu sihir yang disebut dalam Quran, ilmu sihir yang memisahkan antara seorang lelaki dengan pasangannya. Jadi itu ilmu-ilmu sihir, maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Satu lagi seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hamdan Al-Harrani rahimahullah, dia kata antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu kalam. Ilmu kalam disebut dalam Sifatul Fatwa atau Sifatul Mufti wal Mustafti, panjang lebar perbahasan ini. Hukum mempelajari ilmu kalam, ia termasuk dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu disebutkan oleh Ibn Hamdan ada pengecualian, kecuali bagi seseorang yang mempelajari ilmu ini untuk dia ini menjelaskan tentang ketidakbaikan dan tiada manfaatnya, ini dibenarkan. Begitu juga orang yang mengajar ataupun belajar untuk dia itu menghilangkan kekeliruan ataupun kejahilan daripada keilmuan tersebut. Itu antara yang disebutkan. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, kita pergi kepada apa yang disebut oleh penulis kitab. Inna ahamma wa anfa'a asbab ziyadatil iman ta'allumul ilm an-nafi', iaitu ilmu syariah al-mustamad min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara paling penting dan sebab pertambahan iman yang paling kuat, yang paling memberi manfaat adalah kita mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada sahabat-sahabat ataupun hadirin hadirat sidang penonton yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat di sisi penulis kitab? Maka dia kata yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu syariah al-mustamad min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syariah yang bertunjangkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata sebahagian ulama, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa yang Allah kata, dan ilmu itu adalah apa yang Rasulullah kata. Jadi kita dapat tahu bahawasanya yang dirujuk, yang dimaksud kepada ilmu yang bermanfaat ini merujuk kepada ilmu yang berteraskan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ilmu syariah, ilmu syariah. Kemudian kata penulis kitab, yaqulu Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wafat pada tahun 795 Hijrah, mu'arrifan bihadzal ilm, yang mana beliau mendefinisikan tentang ilmu yang bermanfaat. Apa kata Ibn Rajab Al-Hambali?
fal ilmun nafi', ilmu yang memberi manfaat, huwa dhabtu nususil kitab was sunnah wa fahmu ma'aniha, iaitu kita meneliti nas-nas Al-Quran dan juga sunnah, dan kita memahami makna-makna yang ada dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. Kemudian kita ikat kefahaman itu dengan apa yang telah maksur, iaitu yang diwarisi daripada salafus salih, dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in, tentang makna-makna Quran dan juga hadis. Iaitulah sebagai contoh, kalau ada satu ayat Quran, kita tengok apa tafsiran para sahabat-sahabat yang utama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat tersebut. Kemudian ada sebahagian dari kalangan sahabat, ada tafsiran-tafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang tertentu, juga makna-makna hadis yang tertentu. Wa fi ma warada anhum min al-kalami fi masailil halal wal haram waz zuhdi wal raqaiq wal ma'arif. Dan juga kita tengok apa yang telah warid ucapan-ucapan para salafus salih dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in terhadap permasalahan halal dan haram, isu-isu tasawuf, isu akhlak seperti zuhud, ar-raqaiq dan juga al-ma'arif wa ghairi dhalika wal ijtihad ala tamyiz sahihihi min saqimihi awalan. Tetapi dalam bab-bab periwayatan itu, maknanya perlu kita ada usaha untuk menilai tentang kesahihan ataupun tidak sahihnya terlebih dahulu. Dan inilah yang kita sebut peranan para ulama-ulama hadis. Peranan ulama-ulama hadis. Seperti yang kita maklum, bahawasanya ulama-ulama syariah ini, mereka terbahagi kepada dua. Ada yang disebut sebagai ulama dalam bab-bab fiqh, ada juga yang disebut ulama dalam bab hadis. Baik, jadi sebahagian fuqaha mereka berkata kepada ahlul hadis, ataupun sebahagian ahlul hadis mereka berkata kepada para fuqaha, kerana ada beberapa riwayat, ya ma'asyiral fuqaha, wahai sekalian para fuqaha, antumul atibba wa nahnu sayadilah. Wahai sekalian fuqaha, kamu adalah para medical doctors, kamu adalah pakar-pakar perubatan. Wa nahnu as-sayadilah, dan kami ni adalah pakar farmasi ataupun ahli farmasi, farmasis. Jadi kita sebut kenyataan ini, maka kita nampak pengkhususan antara dua ulama ini, iaitu para fuqaha ni mereka seperti para doktor, medical doctors. Ahli hadis seperti pakar farmasi. Dari sudut ahli-ahli farmasi ni, dia akan menentukan ubat apa yang baik, yang tak sesuai untuk diberikan kepada pesakit tertentu. Tetapi bila diserahkan kepada doktor-doktor, para fuqaha tahu nak guna ubat tu dengan cara yang macam mana. Yang itulah kepada pesakit-pesakit dia. Siapa pesakit? Merujuk kepada manusia-manusia yang mempunyai permasalahan hukum dalam kehidupan. Yang kita pergi jumpa doktor ni permasalahan kesihatan. Kita pergi farmasi pun kita ada masalah kesihatan. Tapi dalam kehidupan seharian ada masalah hukum, rujuk kepada doktor, rujuk kepada doktor. Tapi kalau kita nak tahu ubat apa sesuai saya gunakan, maka rujuk kepada ulama-ulama hadis. Jadi ini sebenarnya adalah antara faktor-faktor utama dalam merujuk kepada pengertian ilmu yang bermanfaat. Kemudian penulis kitab mengatakan lagi, dia mengongsikan pula pendapat daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat pada tahun 852 Hijrah. Wal muradu bil ilm, yang dimaksudkan dengan ilmu adalah al-ilm asy-syar'i, ilmu syar'i, alladhi yufidu ma yajibu 'ala al-mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi, iaitu yang memberi manfaat kepada kewajipan mukallaf dalam urusan seharian dia, yang berkait dengan agama, yang berkait dengan ibadat, dan juga yang berkaitan dengan urusan muamalat.
Wal ilmu billah wa sifatihi, ini juga termasuk dalam ilmu syar'i, iaitu ilmu tentang Allah dan juga tentang sifat-sifat Allah. Ilmu tauhid, seperti yang kita pelajari, adanya tauhid al-uluhiyah, adanya tauhid ar-rububiyah, dan juga ada tauhidul asma'i was sifat, yang mana kita tahu tentang tiga pembahagian dan pecahan cabang tauhid tersebut adalah apabila kita mempelajari al-rububiyah adalah ifradullah biaf'alihi ataupun ifradur rabb biaf'alih. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan dia. Allah Maha mencipta, Allah Maha memberi rezeki, Allah mentadbir, Allah sekian dan sekian. Itu adalah ar-rububiyah. Kemudian kita ada yang disebut sebagai al-uluhiyah, ifradullah bi af'alil ibad. Kita mengesakan Allah dengan perbuatan kita sebagai hamba Allah. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita ibadat lillahi rabbil alamin. Maka itulah uluhiyah kita. Dan kemudian kita tahu bahawasanya walillahil asmaul husna, Allah ini mempunyai nama-nama dengan nama-nama tersebut. Jadi oleh kerana itu, maka kita katakan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita beramal dengan kata-kata tersebut, maka kita katakan itulah dianya menuntut ilmu yang syar'i. Baik. Kemudian apa lagi kata? Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amrih. Apa yang wajib bagi mukallaf dalam kita melakukan urusan seharian kita, seperti salat, puasa. Wa tanzihihi 'anil naqais, dan juga ilmu-ilmu yang boleh membersihkan kita ini daripada kekurangan-kekurangan. Ilmu yang membersihkan kita ini dari maksiat, daripada syahwat, daripada kejahatan dan dosa. Jadi ilmu-ilmu itu pun dipelajari juga. Yang ini boleh jadi disebut sebagai ilmu tazkiyatin nafs, ilmu menyucikan jiwa kita ini, ilmu pembersihan jiwa. Jadi ini antara yang penting. Dan kadang-kadang penyucian jiwa ini dia berhajat kepada usaha yang bersungguh-sungguh. Sebab itu Quran kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah kerana kami, nescaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kami akan beri hidayah, kami akan pandu mereka agar mereka melalui jalan-jalan kami. Wa madara zalika 'ala at-tafsir wal hadis wal fiqh. Dan ilmu syar'i ini dia berlegar ataupun berpusat kepada tiga cabang. Yang pertama adalah tafsir, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah fiqh. Inilah disebut oleh al-Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari. Faman wuffiqa li hadzal ilmi faqad wuffiqa li a'zami asbabi ziyadatil iman. Sesiapa yang diberikan taufik untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, belajar tafsir, belajar hadis Nabi, belajar fiqh, belajar akidah, belajar akhlak, maka dia telah diberi taufik untuk mendapat sebesar-besar sebab bertambahnya iman dia. Wa man ta'ammala nususa al-kitab was sunnah alima dhalik. Siapa yang meneliti nas-nas Quran dan juga hadis, dia akan ketahui hal ini, bahawasanya bertambah iman dengan kita menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Maknanya iman bertambah dengan ilmu yang bermanfaat. Apa dia kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah menjadi saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang diabdikan diri selainnya, dan yang turut menjadi saksi adalah para malaikat dan golongan yang berilmu, qa'iman bil qist, iaitu yang tegak, yang mendirikan kejujuran dan kebenaran. Jadi kita tengok di sini, maknanya golongan yang berilmu termasuk dalam golongan yang menyaksikan keimanan yang ulung tadi, yang kita kata cabang iman yang paling tinggi la ilaha illallah.
Siapa yang menyaksikan, yang mempersaksikan hal ini selain Allah, selain malaikat adalah syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Selepas Allah, selepas malaikat, timbul golongan ulul ilm, mereka yang mempunyai ilmu. Jadi golongan yang mempunyai ilmu, dia akan mempersaksikan bahawasanya benar-benar la ilaha illallah. Maka ini kita kata cabang tauhid yang paling tinggi. La ilaha illahu al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang diabdikan diri selain Allah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah sebut lagi di dalam surah An-Nisa, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Akan tetapi golongan yang rasikhun. Siapa dia ar-rasikhun? Daripada perkataan rasakh. Rasakh ini kukuh, yang terpasak kuat, iaitu ar-rasikhuna fil ilm, golongan yang kukuh dan kuat ilmu dia dari kalangan orang-orang yang beriman. Minhum wal mu'minun, dari kalangan golongan yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Mereka pasti akan beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, dan apa yang telah diturun kepada umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad, seperti kutub samawiyah yang lain selain daripada Al-Quran, kitab Taurat yang diturun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, kitab Zabur yang diturun kepada Nabi Daud, dan juga Injil yang diturun oleh Isa, yang diturun kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, dan juga suhuf Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian Allah sebut lagi lah dalam beberapa banyak ayat-ayat, seperti yang saya tak dapat baca semua, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takutkan Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ini semua kesan-kesan keilmuan dalam pertambahan iman. Bahawasanya bila dia makin banyak ilmu, makin dia takut kepada Allah. Sebab itu ada sebahagian ulama mengatakan, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Man kana billahi a'raf, siapa yang paling mengenali Allah, yang orang kata al-arif billah tu, man kana billahi a'raf, siapa yang paling arif tentang Allah, kana minhu akhwaf, maka dialah yang paling takut kepada Allah. Dalilnya ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takutkan Allah dari kalangan sekalian hambanya adalah para ulama. Kemudian apa kata Allah lagi? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang yang beriman dari kalangan kamu, dan Allah mengangkat kedudukan orang yang berilmu dari kalangan kamu melebihi darjat orang-orang selain daripada mereka. Jadi ini adalah menunjukkan bahawasanya sesiapa yang diberikan taufik kepada ilmu, maka dia akan mendapat sebesar-besar jalan untuk menambahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan ada dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, min hadis Muawiyah, daripada hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah memberikan ataupun siapa yang Allah mahukan kebaikan buat dirinya, nescaya Allah akan faqihkan dia dalam beragama. Jadi nampak, yufaqqihhu fid din, Allah nak kebaikan kepada dia, Allah fahamkan dia dalam agama. Fiqh ni kepahaman beragama. Maknanya kita nak jadi orang yang faqih. Kita bukan semata nak jadi orang yang beragama, tetapi kita nak jadi orang beragama yang faqih. Ada orang kita nampak dia beragama dari sudut pakaian sahaja. Pakaian dia nampak pakaian orang-orang agama, tetapi dia tidak ada fiqh, dia tidak ada kefahaman dalam beragama. Ada orang kita nampak dia beragama berdasar tindak tanduk amalan dia, tapi dalam dia melakukan tindak tanduk amalan, rupanya perlakuan itu dibuat tanpa fiqh, tanpa kepahaman. Jadi kita nak jadi seperti ini, nak jadi orang yang beragama,
dan kita nak jadi orang beragama yang faqih, yang faham dalam agama. Sebab itu saya ulang banyak kali, kita ini bukan semata dituntut buat benda baik, tetapi kita juga dituntut buat benda baik dengan cara fikir yang baik. Bagai contoh, kita tengok baru-baru ataupun kita masuk ke dalam masjid lah katakan, ada orang kita tengok dia ini pakaian beragama, alhamdulillah, masuk masjid pakaian dia pakaian yang baik, sopan. Dia pun masuk masjid, dia solat. Dan dia solat di mana? Solat dia betul-betul di depan pintu laluan masuk utama. Jemaah nak lalu, dan tengok dia solat betul di depan pintu utama tersebut. Selepas dia habis solat, orang pun datang tegur dia. Orang kata, tuan, tak patut tuan solat di sini, ataupun tak bagus tuan salat di sini, ini bukan tempatnya untuk salat. Kemudian dia boleh jadi membalas balik. Dia kata apa? Dia kata, inilah orang kita, orang salat pun dia nak pertikaikan. Nampak? Dia silap faham konsep. Kita bukan mempertikaikan dia salat, kita tak pertikaikan sama sekali dia salat. Kita pertikaikan perbuatan dia yang duduk di situ, maka laluan perbuatan dia yang mengganggu laluan dan pintu masuk utama orang lain untuk mendirikan salat. Maka di sini kita katakan adalah satu kesilapan yang tidak tepat. Sebab tu buat benda baik betul, tapi mesti benda baik dibuat dengan cara fikir yang baik. Yang ini yang kita kata berat. May yuridillahu bihi khairan, kalau Allah nakkan kebaikan untuk seseorang, yufaqihu fiddin, Allah faqihkan dia daripada dalam agama. Kita nak dia faqih ni lebih tinggi daripada ilmu. Orang kata ataupun faqih ni lebih tinggi daripada faham, daripada ilmu yang biasa. Dia adalah kefahaman al-fahmud daqiq, kefahaman yang mendalam. Begitu juga kalau kita baru ini, contoh kita stuck dalam kesesakan lalu lintas di highway sebab nak balik kampung raya haji kan, sebab kita tak puas hati tak dapat balik raya puasa itu. Jadi kita pun balik kampung, jalan raya sesak, pergilah mana-mana pun jalan raya berjam-jam jam. Maka kita pun solat contohnya di surau-surau R&R. Jadi kita tahu surau R&R ni taklah sebesar masjid negara, dan tak sebesar masjid kawasan qaryah kita pun. Jadi kita kata kawasannya sempit. Tambahan pula sekarang ini kenakan penjarakan fizikal, kena jarakkan 1 meter antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Jadi oleh kerana itu, kalau nak salat berjamaah pun bukan tak boleh, boleh. Tetapi pastikan ia seringkas yang mungkin. Ini adalah dalil menunjukkan dia faham agama. Salat yang dia buat, salat yang ringkas. Zikir selepas salat pun dia ringkaskan. Bahkan kadang-kadang kalau dia tak mengajak zikir bersama pun tidak ada masalah. Dia terus beredar dan berzikirlah dalam perjalanan pergi ke kereta dia, ataupun semasa dalam kereta. Tuan-tuan kena ingat bahawasanya zikir selepas salat tak tamat dengan tamatnya doa imam. Jangan kita ingat tamat doa imam tak boleh zikir dah. Sedangkan bila doa imam tamat, kita boleh menyambung baki-baki zikir-zikir selepas salat yang kita tak sempat baca. Baik, itulah kefahaman beragama seseorang. Kemudian ada juga hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil musnadi wa ghairihi min hadisi Abi Darda, dalam kitab Musnad al-Imam Ahmad dan juga selain daripada beliau, hadis Abu Darda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan, yang mana dia melalui jalan tersebut dengan tujuan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka laluan menuntut ilmu itu Allah akan permudahkan dia disebabkan perbuatan itu untuk dia melalui jalan-jalan syurga. Jadi kalau dia pergi menuntut ilmu akan mudah masuk syurga. Sedangkan kita tahu yang mana ada hadis lain yang mana menyebut Nabi SAW kata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu,
kamu takkan masuk syurga sehingga kamu beriman. Lalu kita tahulah bahawasanya perbuatan yang mencambahkan iman adalah perjalanan kita menuntut ilmu. Jadi perjalanan kita menuntut ilmu ini menambahkan keimanan kita, dan dengan keimanan tersebut salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Dalam hadis ni, dalam hadis yang lain Nabi kata sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mempermudahkan, disebabkan dia berjalan menuntut ilmu itu, Allah permudahkan jalan dia menuju ke syurga. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, hadirin dan hadirat? Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ini kepada para penuntut ilmu sebagai tanda redha kepada perbuatan tersebut. Maknanya perbuatan menuntut ilmu ni malaikat redha. Malaikat redha. Dan kita tahu kalau malaikat redha, sudah pasti perbuatan tu Allah redha. Malaikat sama sekali takkan menyelisihi Allah. Kita tengok nas Quran. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sama sekali tidak akan menderhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan malaikat sentiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Jadi kita dapat faham bahawasanya Allah secara tak langsung redha kepada perbuatan ini. Sebab itu malaikat, annal malaikata la tad'u ajnihataha ala talibil ilm ridan bima yasna'. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa innal alim, dan sesungguhnya orang alim itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang alim itu, orang alim, orang yang, ataupun sebahagian riwayat mengatakan muallim, seorang yang mengajarkan ilmu, ataupun dalam riwayat Ad-Darimi, saya minta maaf, dalam riwayat Imam Ahmad ini, orang alim, dipohon ampun untuk dia tu mereka yang berada di langit-langit. Nampak? Yang merujuk kepada para malaikat. Para malaikat mohon ampun kepada dia. Wa man fil ard, dan semua makhluk yang berada di atas dunia ini turut beristighfar kepada orang alim. Sehingga disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wal hitanu fi jawfil ma. Orang kata ikan yang berada di dalam perut bumi, dalam saya minta maaf, ikan yang berada dalam air, fi jawfil ma. Dan dalam hadis yang lain, wan namlatu fi juhratiha, semut yang berada dalam sarang dia, maka pun turut beristighfar kepada orang-orang alim, kepada ahli-ahli ilmu. Nampak? Punya tingginya kemuliaan ilmu yang bermanfaat dan ahli ilmu. Maka malaikat, seluruh penduduk bumi, ikan dalam air, semut di sarang, semuanya istighfar untuk mereka. Tuan-tuan, disebut oleh para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, kita ni bila kita doakan kebaikan untuk seseorang, biasanya kita doakan untuk orang yang tolong kita atau orang yang buat baik kepada kita. Tetapi kalau kita ni nak istighfar kepada orang alim, apa manfaat yang kita dapat daripada dia? Sehinggakan ikan, apa manfaat yang ikan dapat daripada orang alim? Apa manfaat yang semut dapat daripada orang alim? Maka rupanya dibahas oleh para ulama kerana ahli ilmu lah yang telah mengajarkan kita bagaimanakah caranya untuk kita bergaul, berurusan dengan haiwan, macam mana caranya kita sepatutnya ihsan kepada makhluk, seperti hadis innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah wajibkan ihsan kepada setiap sesuatu. Jadi semua ini kita tengok kadang-kadang bagaimana ekosistem ikan terjaga, macam manakah bukit bukau, hutan-hutan, gunung ganang kekal terpelihara, sungai-sungai kekal terjaga baik. Seluruh penduduk bumi itu maknanya mendapat manfaat, sebab inilah peranan para ulama. Ini peranan ahli ilmu, yang mana ahli ilmu lah yang mengajar hukum hakam, suruh buat itu, larang buat ini,
suruh melarang kejahatan ditujukan kepada haiwan-haiwan dan segala makhluk-makhluk yang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badar 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya kelebihan atau kemuliaan seorang alim mengatasi ahli ibadat. Nampak? Kita kalau boleh, kita nak jadi dua-dua. Kita nak jadi alim dan kita abid dalam masa yang sama. Tetapi ada orang ni dia kuat ibadat, ilmunya tak ada. Ada orang ni pula dia ilmu banyak tapi tak beramal. Kita kalau boleh, kita tak nak jadi begini. Cuma kata Nabi, orang yang ada ilmu, dia punya kedudukan melebihi orang yang ahli ibadat ini. Kata Nabi, perumpamaannya kafadlil qamar lailatal badar, seperti seperti bulan pada malam bulan penuh. Itu maksudnya. Al-qamar lailatal badar. Macam kita malam tadi. Cuba tengok macam mana bulan malam tadi di langit. Kita akan nampak bulan mengambang penuh, iaitu orang kata cahayanya begitu terang, begitu menerangi, memberi manfaat lagi banyak daripada kegelapan. Cahaya daripada keterangan bulan pada malam bulan mengambang tu lebih kuat berbanding daripada cahaya bintang. Cahaya bintang dia tak kuat sangat sebab dia jauh. Tapi cahaya bulan ni kita kata lebih dekat dan lebih kuat. Begitulah kita kata bahawasanya para ulama sepatutnya lebih dekat dengan manusia. Dan para ulama sepatutnya lebih banyak memberikan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana bulan yang mengambang tu lebih banyak memberi manfaat berbanding dia tidak mengambang. Maknanya banding bulan sabit daripada bulan macam-macam lain lah bulan. Tetapi bulan yang mengambang, bulan penuh, lagi banyak memberi manfaat. Lalu kata Nabi SAW, inna fadlal alimi alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Maknanya seperti kelebihan bulan penuh mengambang ke atas keseluruhan bintang-bintang. Bintang bercahaya, bulan bercahaya. Tetapi cahaya bintang dengan cahaya bulan ni berbeza dari sudut benefit. Kita lebih nampak cahaya bulan menunjukkan dia lebih terang, dia lebih cantik, lebih bersinar, lebih kuat. Maka itulah maksud daripada hadis ini. Maka ini kedudukan ahli ilmu. Dan kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innal ulama'a warithatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, walakin warasul ilm, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Yang membawa maksud innal ulama warithatul anbiya. Sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Ungkapan ini jangan disalah faham. Ulama betul mewarisi Nabi, tetapi yang diwarisi itu adalah ilmu. Kita tengok, adakah ilmu yang dia sampaikan betul-betul daripada Nabi atau daripada selain Nabi? Sebab bila kita kata warisatul anbiya, warisah ni adalah turun-temurun, salah silah tu sampai. Sebab itu mereka kata adanya al-ilmu ma qala fihi haddathana wa akhbarana. Ilmu tu apa yang ada disebut padanya haddathana, guru kami telah menceritakan kepada kami, akhbarana fulan, guru kami telah mengkhabarkan kepada kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok, kalau kita nak nilai seseorang itu, kalau kita nak letakkan title ulama pada diri dia, kita tengok adakah ilmu yang dia sampaikan ini adalah ilmu yang menepati ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak setiap kali dia bercakap dia akan gunakan hujahan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia akan hujah menggunakan nas-nas Al-Quranil Karim. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama yang guna Quran, yang guna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini kita dah dapat satu ciri yang jelas bahawasanya dia ini layak bergelar warisatul anbiya, pewaris para nabi. Dan kemudian kita tengok, para nabi ni adalah golongan yang beramal. Jadi kalau ulama pula, kita kata orang tu ulama hanya semata dia ada ilmu, tapi kita tak nampak dia beramal soleh.
Maka kadang-kadang kita fikir, betul ke dia ni pewaris Nabi? Sedangkan Nabi ni kita tengok dalam hadis Aisyah, Nabi salat malam sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Kemudian banyak lagi ibadat-ibadat Nabi. Nabi banyak berpuasa, Nabi ni orang kata banyak bersedekah, Nabi banyak baca Quran, Nabi banyak qiyamul lail. Jadi kita tengok, adakah benar-benar pada peribadi individu yang kita gelar ulama itu ada ciri-ciri warisatul anbiya, pewaris para Nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi kita nilai, kita tengok ucapan dia, adakah ucapan dia yang sama seperti yang Nabi ucap. Sebab Nabi ni kalau ucap, Allah kata begini dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga salafus salih. Allah kata begini, Nabi SAW kata begini. Ingat apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Idza ra'aitumur rajul yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala taghtarru bih hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Kalau kamu tengok seorang lelaki yang mana dia terbang di atas langit, wa yamshi 'alal ma', dia berjalan di atas air, maka apa kata Imam Syafi'i? Fala taghtarru bih, janganlah awak tertipu daya dengan dia. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, sehinggalah kamu ni membentangkan urusan dia di atas Quran dan juga sunnah. Kadang-kadang saya minta maaf, sebahagian kita ni apabila dia nampak ada orang boleh terbang di langit, orang boleh jalan atas air, maka dia kata inilah ulama kami, inilah ulama kita, dia kata. Sedangkan Imam Syafi'i kata nanti dulu, hatta ta'ridu 'alal kitabi was sunnah. Kayu ukur kita nak menilai dia, kebenaran dia dan adakah benar dia mengikut Nabi adalah sama ada ucapan dia menepati Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan dia bertepatan Quran dan sunnah yang sahih, maka kita terima sekalipun dia tak boleh terbang di atas langit. Tetapi kalau dia pun ucapan dia menyelisihi nas Quran, menyelisihi nas hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tolak sekalipun dia boleh berjalan di atas air. Sebab kayu ukur kita ini adalah Quran dan sunnah. Jadi sebab itu kita nak tengok, inilah yang disebut sebagai warisatul anbiya, legasi dan warisan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dan warisan terbesar yang para Nabi tinggalkan, aset paling bernilai, bukan emas, bukan perak, bukan apa-apa yang lain, tetapi innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para Nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham, walakin warasul ilm, akan tetapi mereka mewarisi ilmu atau mereka mewariskan ilmu. Jadi Nabi kita SAW mewariskan ilmu yang begitu luas kepada para sahabat. Para sahabat mewariskan ilmu kepada anak-anak murid mereka dari kalangan tabi'in. Tabi'in mewariskan ilmu-ilmu yang diambil dari sahabat dan Nabi kepada anak-anak murid mereka dari kalangan tabi'in dan sampailah kepada kita hari ini. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bahagian yang begitu luas, yang mencukupi dan memadai, tuan-tuan. Maknanya kita nak ambil ilmu ini, ilmu yang diwarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ilmu yang bila kita bercakap, sandaran dia sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ni kadang-kadang statement kita dalam menjawab persoalan, kita jawab permasalahan, sama ada dalam bab akidah, sama ada dalam bab syariat. Kita tengok, adakah Nabi cakap macam tu? Adakah Rasulullah pernah sebut kenyataan begini dan begini? Adakah ada petunjuk Nabi dalam hal ini? Jadi kita tengok dan kita nilai, itulah yang dianggap sebagai legasi ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, hadirin dan hadirat, wa fi Tirmizi wa ghairihi min hadisi Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim على العابد كفضلي على أدناكم إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جهرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس خير. Ini hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi yang membawa maksud kelebihan orang alim ke atas kelebihan ahli ibadat adalah sama seperti kelebihan aku ke atas individu yang paling rendah kedudukannya dari kalangan kamu, kata Nabi. Kemudian Nabi katakan alaihi salatu wassalam,
sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, ikan di laut, semut di dalam sarang, ikan di laut, semua mereka berselawat kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kepada individu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau tuan-tuan nak Allah selawat, nak malaikat selawat kepada kita, nak semua penduduk bumi, penduduk langit berselawat, nak ikan, nak semut dari dalam sarang berselawat kepada kita, ajarlah kebaikan kepada orang lain. Kita ajarkan kebaikan kepada dia, nescaya kita mendapat selawat-selawat ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita selesai satu asbab ataupun satu jalan mencapai pertambahan iman yang pertama. Baru pertama, iaitulah kita ini ta'allum al-ilm an-nafi', menuntut ilmu yang bermanfaat. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita selama 1 jam daripada 9.35 hingga 10.36 ini mudah-mudahan dinilai sebagai ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf jika ada gangguan sepanjang saya menyampaikan kuliah secara langsung ini. Minta maaf sekiranya ada salah silap dan terkasar bahasa. Terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang sudi menonton. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.